15 Februari anda bersama saya Fatin Hamimah Yusof. Tajuk utama buletin pagi hari ini. Kementerian Pertahanan naik taraf kediaman tentera. Selepas 15 tahun, NASA tamatkan misi Peraya Robot Opportunity di planet Marikh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Rumah tidak selesa hanya 2 bilik. Itu kediaman di kamp tentera di seluruh negara. Disifatkan tidak selesa dan tidak sesuai. Menteri Pertahanan Muhammad Sabu berkata kementeriannya mahu usaha menaik taraf semua kediaman untuk keluarga anggota tentera diperluaskan di semua kamp di seluruh negara. Bercakap pada sidang media khas di Pangkalan Tentera Udara di Raja Malaysia TUDM Kuantan, Muhammad berkata sebahagian besar rumah anggota tentera juga sudah lama dibina. Keadaan itu menyebabkan struktur kediaman terbabit uzur dan perlu diperbaiki. Bagi tujuan itu, Kementerian Pertahanan menerima peruntukan tambahan RM50 juta untuk menaik taraf rumah tentera di seluruh negara tahun ini. Langkah dilakukan ialah mengubah suai 2 unit rumah yang mempunyai 2 bilik tidur setiap satu menjadi sebuah rumah. Lebih 50 juta tambahan untuk upgradekan rumah-rumah ini. Kalau tanya saya cukup atau tidak, belum cukup. Kita akan usahakan lagi kepada mengikut perkembangan ekonomi dan Kementerian Keuangan, kita sentiasa minta untuk ditambah peruntukan ini. Untuk bajet 50 juta itu bukan bajet yang dirumuskan untuk 50 juta tambahan, bukan yang 50 juta untuk rumah, untuk baiki rumah. Untuk tahun ini? Untuk tahun ini. Sebelum ini, Kementerian Terbabit menerima peruntukan RM70 juta untuk kerja penyelenggaraan kediaman anggota tentera. Berikutan faktor kewangan, Muhammad berkata projek membaik pulih dan menaik taraf perumahan tentera yang mempunyai 2 bilik tidur akan dilakukan secara berperingkat. Hingga kini projek itu sudah dilaksanakan di Port Dickson, Negeri Sembilan, Lumut Perak dan Kuantan Pahang. Usaha itu katanya akan diperluaskan di seluruh negara sebagai usaha memberi keselesaan kepada anggota tentera dan keluarga mereka yang menghuni di kamp. Orang ramai dinasihatkan agar memastikan setiap Al-Quran yang mahu dibeli telah diluluskan Kementerian Dalam Negeri KDN terlebih dahulu. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dalam satu kenyataan berkata setiap naskah Al-Quran yang diluluskan telah melalui proses semakan yang teliti sebelum diedarkan atau dijual. Ia juga kerana kandungan Al-Quran yang tidak diluluskan dibimbangi menyalahi sama ada dari segi ayat, baris serta maksud. Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan sebelum ini telah mengharamkan penggunaan rumi dalam Al-Quran yang dibimbangi membawa makna berlainan selain tidak mewakili sebutan maraj yang tepat. KDN baru-baru ini merampas 178 naskah Al-Quran pelbagai saiz dianggarkan bernilai lebih RM23,000 di Sungai Petani Kedah. Dianggarkan sejumlah RM15,000 hingga RM20,000 naskah Al-Quran yang dicetak di Thailand dibawa masuk ke negara ini. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM meminta pihak pengurusan sekolah mengambil langkah berjaga-jaga susulan cuaca panas dan kering yang berterusan di beberapa negeri utara dan pantai timur semenanjung Malaysia. KPM dalam kenyataannya berkata langkah yang perlu diambil termasuk memantau aktiviti yang boleh mendedahkan murid kepada keadaan cuaca panas. Pihak sekolah juga dinasihati menangguhkan semua aktiviti luar bilik darjah jika cuaca terlalu panas bagi memastikan kesihatan murid tidak terjejas. Bekalan air minuman bersih perlu dipastikan mencukupi serta menggalakkan murid mengambil air dalam kuantiti yang bersesuaian untuk mengawal suhu badan. Bekalan air kepada murid asrama juga perlu disediakan sekiranya keadaan kritikal dan tiada sumber lain untuk mendapatkan air minuman. Pihak sekolah diminta sentiasa berwaspada dan bekerjasama dengan klinik dan hospital berdekatan sekiranya berlaku sebarang komplikasi ke atas murid. Jabatan Pendidikan Negeri dan pejabat pendidikan daerah turut diminta mengadakan pemantauan di kawasan masing-masing. Persatuan Pengguna Pulau Pinang KAP mendesak Kerajaan Negeri Pulau Pinang mengambil tindakan tegas ke atas Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP yang didapati bertanggungjawab terhadap tragedi tanah runtuh Bukit Kukus pada 19 Oktober tahun lepas. Presiden KAP SM Muhammad Idris berkata kesalahan itu akan menjadi perkara biasa buat MBPP jika dibiarkan bebas
tanpa sebarang tindakan. Dalam satu kenyataan media, Muhammad Idris berkata tragedi yang meragut 9 nyawa bukan sesuatu yang boleh dianggap remeh. Justru tindakan tegas sepatutnya diambil terhadap MBPP termasuk Datuk Bandar dan pegawai yang terlibat. Tanpa tindakan tegas, ujarnya, ia akan menjadi perkara biasa dan tidak akan ada tindakan untuk menaik taraf pengawasan dan penguatkuasaan undang-undang. Justru beliau menggesa kerajaan negeri membuat hebahan awam mengenai tindakan lanjut yang akan diambil terhadap MBPP dan langkah perbaikan yang bakal dilaksanakan pihak berkuasa tempatan itu. Muhammad Idris juga menyeru kerajaan negeri agar menemukan jawatan kuasa khas siasatan itu didedahkan kepada orang awam demi ketelusan. Semalam, jawatan kuasa siasatan khas yang menyiasat kejadian tanah runtuh di tapak pembinaan projek Jalan Raya Berkembar di Bukit Kukus menamakan MBPP antara 4 pihak yang bertanggungjawab ke atas tragedi berkenaan. Sementara kontraktor, jurutera perunding dan jurutera perunding bebas projek disenarai hitam dari menerima mana-mana projek kerajaan negeri pada masa hadapan. Tiada sebarang tindakan dicadangkan terhadap MBPP selaku pemilik projek yang dikenal pasti gagal menyelia dan memantau kesilapan dan kecuaian ketiga-tiga pihak terbabit di tapak pembinaan. Dan sementara itu, Ketua Menteri Chow Kun Yeow berkata kerajaan negeri hanya akan memutuskan tindakan lanjut ke atas MBPP selepas laporan siasatan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan DOSH dibentangkan. We leave it to DOSH finding for the X-Cloud to... We didn't say it will stop there. We just say that let DOSH come up with the report and we take the necessary action after that. Beliau ditemui dalam Majlis Rumah Terbuka Tahun Baru Cina Anjuran Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang PDC di Bayan Lepas. Pernah dipersenda dengan tindakannya melepaskan tembakan ke udara kerana marahkan isteri. Seorang pesara polis yang juga imam di Kampung Bukit Kadir, Nilai Negeri Sembilan berdepan situasi berbeza apabila didakwa memiliki pistol dan peluru tanpa kebenaran. Bagi satu lagi pertuduhan, Sulaiman Abdul Rahman, 63 tahun, turut didakwa mencuri senjata api itu. Sulaiman didakwa melakukan kesalahan itu pada bulan lalu dan tahun 2007. Bagi setiap pertuduhan, dia berdepan hukuman 6 hingga 14 tahun penjara, denda dan sebatan jika sabit kesalahan. Hakim Noriman Badruddin dalam keputusannya tidak menawarkan jaminan kerana membabitkan kes serius dan menetapkan 12 Mac ini sebagai tarikh sebutan semula. Seorang anggota polis berpangkat Lance Corporal dihadapkan ke Mahkamah Session Air Keruh atas 7 pertuduhan menyalahguna kad minyak milik Polis Diraja Malaysia PDRM bernilai RM90,422. Tertuduh Muhammad Nur Badri Shah Matasum, 34, didakwa menyalahguna kad inden minyak petrol kenderaan rasmi PDRM, kad Smart Pay bagi mendapatkan wang tunai. Perbuatan itu didakwa dilakukan sejak 1 Mac hingga 30 September 2017 di stesen minyak Petronas, Kelema Air Alur Gajah, Melaka. Tertuduh yang ketika itu bertugas di Ibu Pejabat Polis Daerah Alur Gajah didakwa mengikut Seksyen 403 Kanun Kesesaan dan boleh dipenjara 5 tahun, sebat dan denda jika sabit kesalahan. Tertuduh mengaku tidak bersalah dan dibenarkan ikat jamin RM50,000 dengan seorang penjamin. 20 Mac depan, sebutan semula kes. Baik, kanak-kanak tiada kewarganegaraan atau stateless children juga dicadangkan akan diberi imunisasi demam campak. Langkah itu bagi mencegah penyakit demam campak daripada menjangkiti rakyat tempatan, khususnya yang dibawa kanak-kanak yang tidak mendapat suntikan imunisasi atas faktor tertentu termasuk kerakyatan. We are considering to give vaccine to all the people, all the children, all the children. But this one, the decision yet to be final yet, because we are talking all, including all the stateless children, stateless children around. Because we found that kalau we biar dia ini this thing, when they are carried and all this sickness and all this thing, you might be transferred to our own people. So we are considering, so the vaccination will be maybe done soon. Beliau diminta mengulas wabak demam campak di Filipina di mana lebih 4,000 kes dan 70 kes kematian direkodkan setakat ini.
Di Sabah, kes demam campak dilaporkan menurun 40% sehingga 9 Februari lalu dengan hanya 3 kes dilaporkan berbanding tempoh sama tahun lalu. 3 kes itu melibatkan kanak-kanak berumur antara 1 hingga 6 tahun termasuk 2 kanak-kanak bukan warga negara yang tidak pernah mendapatkan suntikan imunisasi. Ketua Menteri Melaka Adli Zahari tidak bercadang melakukan rombakan terhadap barisan Exco Kerajaan Negeri kerana berpuas hati dengan petunjuk prestasi utama KPI anggota Exco-nya. Tegas beliau, barisan Exco-nya menunaikan 52% daripada tuntutan manifesto Pakatan Harapan PH selepas mengambil alih Kerajaan Negeri Melaka pada 9 Mei lalu. Setakat ini saya puas hati dengan performance Exco saya. Sebab asas kita adalah bagi kita walaupun ada kelemahan-kelemahan dan sebagainya, penambahbaikan akan kita buat, tetapi fokus kita kepada rakyat itu saya yakin semua Exco tidak lari daripada fokus kepada rakyat. Walaupun ada beberapa insiden dan sebagainya, tetapi saya yakin bahawa mereka masih lagi kekal memberikan fokus kepada rakyat. Meskipun timbul beberapa isu berbangkit berkaitan rakyat, jelasnya ia dapat diatasi dengan lancar. Justru beliau akan menilai KPI anggota Exco-nya bagi tempoh 4 tahun dan bukan 1 tahun sebagaimana yang ditetapkan sebelum ini. Mengulas isu pemecatan pengurusi MPKK Kadir di Alur Gajah, Adli menafikan pemecatan itu berkaitan dengan isu ceramah agama yang dikatakan dianjurkan di kawasan berkenaan. Pemecatan itu jelasnya ada kaitan dengan KPI pengurusi terbabit yang tidak memuaskan sepanjang perkhidmatannya. Ke arah menyediakan platform kepada usahawan Bumiputra khususnya di Putrajaya bagi mempromosikan produk dan perkhidmatan mereka, Perbadanan Putrajaya PPJ membangunkan Pusat Niaga Komuniti Putrajaya atau dikenali sebagai Putra Point. Beroperasi di Kompleks Kejiranan Presiden 16, ia bermatlamat menjadi pusat sehenti kepada komuniti Putrajaya bagi mendapatkan produk dan perkhidmatan terus daripada usahawan tempatan. Projek pembangunan pusat ini di bawah inisiatif Pemerkasaan Ekonomi Bumiputra PEB, Kementerian Wilayah Persekutuan yang menelan belanja RM100,000. Di situ juga kalau orang nak buat bisnes, kita masukkan juga dalam online. Kita kalau perlu kita akan buat matching dengan agensi-agensi lain yang ada provide grant. Kita tak ada buat provide grant, tetapi kita ada sistem yang mana kita akan panggil bakal usahawan tersebut, kita matchkan dia dengan mungkin Kementerian Usahawan ataupun mana-mana agensi-agensi yang ada menyediakan grant untuk mereka membuat, dan kita macam tutor mereka lah. Kita guide mereka, kita didik mereka dan sebagainya. Sebab that's the purpose of Putra Point. Selain kita mempamerkan produk-produk mereka ada. Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran Putra Point yang dirasmikan oleh Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Dr. Syahrudin Ahmad Saleh di Putrajaya. Putra Point yang berkeluasan 243.84 meter persegi menyediakan pelbagai fasiliti seperti ruang pameran perniagaan, ruang perbincangan, sudut ibis, mini pejabat dan mini kafe untuk usahawan menjalankan urus niaga dan aktiviti pemasaran. Dalam majlis sama, PPJ turut memperkenalkan sistem pemantau OSC 3.0 bagi menerima, merekod dan memantau kesemua permohonan kelulusan pelan pembangunan sehingga sijil perakuan siap dan pematuhan CCC dikeluarkan. OSC 3.0 merupakan one-stop center yang mana untuk membangunkan sesuatu pembangunan hanya satu submission yang akan diproseskan dalam masa yang sama. Kita telah dapat mempercepatkan proses ini tradisinya dalam 2-3 bulan kepada hanya 2 minggu sahaja. Baik submission kepada ia boleh dilaksanakan lah. Jadi ini untuk mempercepatkan segala pembangunan di Putrajaya. Sistem berkenaan yang pertama dibangunkan oleh PPJ sebagai pihak berkuasa tempatan PBT di mana ia akan dijadikan asas oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT untuk membangunkan sistem OSC 3+ online bagi kegunaan PBT di seluruh semenanjung Malaysia. Gara-gara melemparkan manisan ke arah pengawal stesen kereta api, seorang pelajar dari China yang menuntut di Filipina berisiko dihantar pulang ke negara asal. Zhang Jielei, 23 tahun sebelum itu ditahan daripada menaiki kereta api MRT kerana membawa segelas manisan tempatan dikenali sebagai taho. Berang kerana ditegur oleh pengawal stesen, Zhang bertindak melempar gelas itu kepada pengawal berkenaan.
Susulan kejadian itu tular di media sosial, Biro Immigration Filipina mempertimbangkan untuk menghantar wanita itu pulang semula ke China. Bagaimanapun, Menteri Luar Filipina memberi amaran tindakan terburu-buru akan memburukkan hubungan antara kedua-dua negara. Zhang kini ditahan di Balai Polis Manila. Sekiranya didapati bersalah, dia boleh dihukum penjara 4 tahun. Agensi Pentadbiran Angkasa Lepas dan Aeronautik Kebangsaan NASA mengumumkan penambatan misi Peraya Robot Opportunity selepas 15 tahun di planet Marikh. Opportunity mendarat di planet itu pada 24 Januari 2004. Pengumuman berkenaan dibuat dalam sidang media di Pasadena, California. Ia susulan percubaan terakhir NASA untuk berkomunikasi dengan peraya robot itu tidak mendapat tindak balas. Peraya robot itu tidak dapat dihubungi sejak ribut debu membadai Marikh pada Jun tahun lalu. Meskipun peraya robot itu cuba dipulihkan, namun ia gagal mewujudkan komunikasi. Antara matlamat saintifik misi ini ialah mencari dan mencirikan pelbagai jenis batuan serta tanah untuk petunjuk kepada aktiviti air pada masa lampau di Marikh. Sukan. Perlumbaan jelajah berbasikal terbesar di Asia Letua di Langkawi LTDL 2019 yang dijadual bermula dari 24 hingga 31 Mac nampaknya ditunda kepada 6 hingga 13 April depan selepas mendapat arahan dari Jemaah Menteri. Penundaan tarikh itu terpaksa dibuat bagi mengelak pertindihan tarikh dengan pameran maritim dan aeroangkasa antarabangsa Langkawi 5 yang berlangsung dari 26 hingga 30 Mac. Namun keputusan terbaru ini pastinya memberi bebanan tambahan kepada Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM dalam meyakinkan semula Kesatuan Berbasikal Antarabangsa UCI dan Konfederasi Berbasikal Asia ACC. Mesyuarat Jawatankuasa Indo LTDL 2019 yang dipengerusikan Ketua Setiausaha Kementerian Belia dan Sukan KBS Datuk Lokman Hakim Ali diadakan di Putrajaya semalam. Selepas bermesyuarat hampir 2 jam, Datuk Lokman berpuas hati dan bersetuju untuk menetapkan tarikh LTDL 2019 akan bermula pada 6 hingga 13 April depan. Walaupun tarikh itu jelas tidak lagi bertindih dengan 5/19 di Langkawi, tarikh awal 6 April itu bagaimanapun bertembung dengan tarikh akhir kejohanan berbasikal jelajah Thailand yang jatuh pada hari sama. Ketika kejohanan di negara jiran itu turut mampu menarik penyertaan dari pasukan berkelas dunia, Datuk Lokman bagaimanapun percaya LTDL 2019 mempunyai aura dan tarikan tersendiri. Kemungkinan besar tidak semua yang akan bertanding di Tour of Thailand. Jadi mereka akan datang untuk LTDL. Jadi saya rasa yang itu tidak mempunyai satu kesan ataupun yang besar kepada LTDL atau penganjuran ataupun image LTDL itu sendirilah. Datuk Lokman turut menggesa kerajaan bersetuju memberi peruntukan sebanyak 8 juta ringgit kepada penganjur Human Voyage Sunan Berhad. Peruntukan itu pastinya melegakan penganjur LTDL 2019 berkenaan memandangkan masa semakin suntuk dalam mencari barisan penajak. Namun tiada jalan mudah buat Human Voyage apabila 8 peringkat perlumbaan yang telah dibentangkan sebelum ini akan berdepan pengolahan besar bagi memberi pendedahan kepada kawasan-kawasan tumpuan di semenanjung barat negara ini. Dalam pada itu, Presiden PKBM Datuk Abu Samah Abdul Wahab akur dengan arahan Jemaah Menteri sekalipun tarikh baru itu akan melalui permohonan dan kelulusan semula dari UCI dan ACC. Pihaknya sedia menjalankan amanah yang diberikan dalam menjayakan LTDL 2019 dari 6 hingga 13 April depan. Saya kata itu cepatlah sebab baru nama ni kita pun dah berkomunikasi dengan UCI dan ada perkara-perkara yang belakang yang tak sepatutnya saya cakap. Jadi UCI dah peka dalam hal Tour Langkawi ni. Jadi saya rasa dia akan dapat proses cepatlah dengan sokongan ACC. Bagi penganjur Human Voyage Sunan Berhad yang diwakili Ketua Pegawai Eksekutifnya Datuk Ahmad Mustafar menyifatkan tarikh baru ini ditetapkan mempunyai cabaran tersendiri. Selain isu penaja, mereka turut berdepan tugas sukar dalam menarik penyertaan pasukan pro team. Offhand I can remember Astana, CCC and Mickelton Sport lah kan. So we have 3 more which I cannot remember the names. And so insyaAllah we will meet the KPI of 2 international teams.
Sebagai rekod, LTDL yang kini berstatus Horse Class sekurang-kurangnya perlu menarik 2 penyertaan dari pasukan Pro Tour. Dijangka pasukan-pasukan utama dunia tidak berdepan masalah untuk membariskan pelumba terbaik masing-masing. Memandangkan LTDL dijangka kembali menawarkan cabaran baru di Genting Highlands. Skuad bola sepak bawah 22 tahun negara berlepas ke Phnom Penh jam 9 pagi tadi. Walaupun sempat mengadakan aksi pemanas badan petang semalam, persiapan skuad negara jelas belum mencukupi berikutan ketiadaan pemain tengah berwibawa untuk disenaraikan jurulatih Datuk Ong Kim Swee. Skuad bawah 22 tahun negara memilih menentang kelab yang beraksi dalam Liga Selangor NPNGFC sebagai lawan untuk menculik stamina sehari sebelum berlepas ke Kemboja. Gabungan Muhammad Haziq Nazli, Dominic Tan sebagai ketua pasukan, Muhammad Hadi Fayad Abdul Razak, R. Koglaswaran serta Muhammad Jafri Muhammad Firdaus Chiu bersama muka-muka baru tampak positif menerusi persefahaman yang baik. Cuma ketiadaan perencana kreatif di bahagian tengah tampak menjejaskan rentak permainan skuad negara. Kejayaan pasukan lawan yang terlebih dahulu menjaringkan gol dibalas dengan aksi lebih kemas dan agresif, menyaksikan Muhammad Jafri dan Koglaswaran tampil menedak 1 gol untuk skuad negara memperoleh kemenangan moral. Kemenangan bukannya ukuran prestasi skuad B22 negara, tetapi Datuk Ong Kim Swee mengaku anak buahnya perlu segera menggilap permainan, khususnya di bahagian tengah yang bakal menjadi nadi pergerakan pasukan dalam kejuaraan AFF di Kemboja bermula Isnin ini. Ya, kita dapat lihat yang bahagian midfield masih lagi belum begitu mantap, di mana banyak lagi pergerakan kita tersangkut ataupun terbantut di bahagian tengah, di mana tiada link di antara midfield dan juga striker. Baik, sekian paparan Buletin Pagi. Terus ikuti Buletin TV3 di platform digital dan media sosial kami. Saya Fatin Hamid Yusof. Salam hormat dan Assalamualaikum.